Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan cakap pasal sebuah website lah, okay, yang mungkin tak ramai yang tahu. Okay, Letterboxd. Okay, Letterboxd ni adalah sebuah website di mana kita boleh tengok fungsi dia sama jugalah macam IMDb. Okay, cuma Letterboxd ni lebih terarah kepada peminat-peminat movie. Okay, apa yang bestnya pasal Letterboxd ni? Okay, jadi hari ni aku akan bercerita pasal Letterboxd. Okay, tapi sebelum tu kita intro dulu. Baik, okey. Ini ialah paparan Letterboxd. Okey, sebelum sign in, dan untuk pendaftaran ianya percuma. Okey, cuma adalah beberapa function Letterboxd ni yang kita perlu bayar. Okey, tapi aku rasanya kalau kata tak mau bayar, okey, tak ada masalah. Sebelum aku ni, kita tunjuk pro. Okey, ini bayarannya lah. Okey, bayaran dia. Okey, untuk account free, okey, kita boleh buat benda-benda yang asas. Okey, tapi kalau kata untuk pro, okey, dalam bayaran dia USD 19 dolar, lebih kurang dalam, kalau convert ke Malaysia, dalam lebih kurang RM80 ke RM90 lah, macam tu. Okey, dan yang ni pro ni kehebatannya ialah kita boleh ada analisis tahunan, dan juga dia boleh combine dengan satu lagi apps yang dinamakan sebagai Just Watch. Just Watch ni ialah satu aplikasi di mana dia boleh tolong decide dekat mana filem tu ada. Let's say katakan Fast and Furious ada dekat Netflix, for example. Dia akan bagi tahu. Kita tak tahu filem tu ada dekat mana, dia akan bagi tahu. Okay, so itu ialah kelebihan pro lah. Okay, untuk Patreon, okay, kita akan dapat semua benda yang dekat dalam pro ni. Dan satu lagi kelebihan Patreon ialah nama kita ni akan di-highlight lah. Akan di-highlight, maknanya kita akan jadi lebih terkenal. Tapi kalau aku je subscribe untuk US $19 per year sajalah, sebab aku nak tengok analisis filem-filem yang aku tengok untuk tahunan. Okey, jadi kita terus ke sign in saja. Okey, aku akan sign in dulu. Okey, ini ialah aku punya. Sebentar, kita pergi home. Okey, ini ialah aku punya paparan untuk profil aku. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada new from friend. Kita boleh buat friend, kawan seperti Facebook. Cuma kelebihannya ini ialah kawan-kawan di dalam lingkungan peminat filem, dan yang paling penting ianya bukan dari Malaysia saja. Kita boleh follow kawan-kawan ataupun reviewer daripada US, daripada Indonesia, daripada mana-mana lah, as long as they use English language untuk review filem. Kalau kata je review dalam bahasa Melayu tu, kita boleh lah follow. Tapi kalau kata nak review peminat filem-filem luar, kita follow lah yang bahasa yang kita faham, kan. Okey, ini ialah column popular with friends. Maksudnya bila kita dah follow peminat, orang yang mereview dalam filem ni, dalam Letterboxd ni, dia akan suggest apa yang kawan-kawan kita tengok. So kita boleh tengok lah dia punya review, kita boleh tengok dekat sini. Itu nanti. Okey, lepas tu bawah ni adalah news. Okey, ini list kawan yang friend kita buat, yang kita boleh tengok untuk suggestkan filem apa yang kita tengok lah. Dan ni ialah dia punya berita-berita. Okey, berita-berita. Kalau kita tengok dekat sini, okey, yang fungsi yang aku paling suka pasal Letterboxd ni ialah, kita tengok satu yang aku suka sekali ialah profile. Okey, dalam profile ni kita boleh isilah filem-filem yang kita tengok. Okey, kita tengok macam aku sebelum ni aku tengok ni, setiap kali aku tengok movie dekat mana-mana, aku akan register login movie tersebut dekat dalam recent activities. So, dan aku akan buat sedikit review ni. Jadi review ni akan dibaca oleh keseluruhan orang yang follow kita punya profile. Okey, dan selalunya aku tulis dalam bahasa Melayu, tapi aku rasa it's better aku cuba untuk tulis dalam bahasa Inggeris, even though my English is okay je, tapi at least wider, orang kata apa, wider coverage lah. Orang luar yang non speaking, yang bukan cakap Melayu, dia orang akan lebih senang untuk membaca. Okay, dan aku juga letak link dekat sini. Kita boleh letak link dalam review kita. Jika kita seorang YouTuber, kita boleh
letak link dekat sini supaya bila orang klik sahaja link tersebut, okay, dia akan terus direct ke YouTube. Okay, dia akan pergi ke YouTube. Okay, okay, tak apalah, aku tak tunjuk lah yang tu. Okay, lepas tu okay, ini dia bagi kita aktiviti kita follow siapa, okay, dan ini ialah rating. Kita boleh tengok dekat sini ke semua rating yang kita dah bagi, iaitu kalau tengok dekat sini aku banyak bagi rating 3 bintang lah terhadap 56 buah filem yang aku sedang dah tonton, yang aku dah login, yang aku dah daftarkan dekat dalam sini. Okay, dan yang kedua aku rasa aku banyak bagi 4 bintang. Okay, dan yang paling kurang sekali aku bagi yang half bintang ni 1 sahaja. Okay, dan kalau tengok dekat sini, ini ialah fungsi diary. Diary ni ialah kita boleh check in ataupun daftarkan filem-filem yang mana kita dah tonton. For example, 1 hari bulan aku tengok The Matrix Revolution, jadi aku terus daftar dekat sini buat review. 2 hari bulan aku tengok Joke, 3 hari bulan aku tengok Cik Toko Sebelah, 4 hari bulan aku tengok Space Jam New Legacy, dan 5 hari bulan September aku tengok Monster Hunter. Okay, yang ni fungsinya dekat sini. Kita tengok yang filem ni, dia just compile balik filem apa yang aku tonton dan aku bagi bintang sini. Okay, kita boleh tengok balik lah. Ini semua bahagian ni semua boleh diakses oleh friend kita. Okay, so apa yang friend kita lihat dekat sini ialah our personal viewing, apa yang kita tengok dekat dalam sepanjang kita jadi peminat filem. Okay, jadi dia orang boleh tengok kenapa rating dia macam tu, dan kita boleh bersembang lah. Okay, dan ini ialah fungsi yang aku paling suka sekali, iaitu fungsi diary. Okay, kita boleh record backdated. Let's say contohnya kalau kita daftar akaun Letterboxd ni pada 1 hari bulan September, tapi kita masih ingat lagi filem-filem apa dan tarikh apa yang kita tonton sekitar Ogos for example, kita mungkin ada tulis diary tontonan filem kita ni dekat mana-mana, dan kita nak register filem ni dekat apa ni diary, boleh juga, tak ada masalah. Macam aku start ada akaun Letterboxd ni bermula pada 1 Ogos. Jadi yang ke belakang ni aku ada record melalui upload YouTube. So aku gunakan date aku upload YouTube tu untuk register balik filem-filem yang aku tonton backdated lah, Julai, Jun, kemudiannya Mei, April. Okay, dan sampailah ke tempat yang terakhir sekali, iaitu pada bulan Julai 2020, di mana itu ialah waktu aku buka YouTube lah. Jadi data-data selepas Julai 2020 tu aku tak ada. Jadi aku hanya berjaya untuk backdated sampai takat Julai 2020 sahaja. Okey, jadi analisis untuk tahun 2020 mungkin tak lengkap lah. Okey, dan analisa untuk 2021 insya-Allah akan lengkap. Okey, so fungsi lagi ialah review. Okey, review ni ialah di mana kita boleh tengok lah apa yang kita bagi review. Okey, aku just kalau kita tengok dekat sini, aku banyak tulis bahasa Melayu, and then aku try to write in English lah, sebab ada follower Letterboxd aku ni datang daripada UK, ada datang dari Indonesia kan, walaupun follower aku tak adalah banyak mana pun. Okey, tapi at least ini macam membentuk satu lingkungan peminat-peminat filem lah dekat situ. Okey, lepas tu antara fungsi-fungsi Letterboxd ni ialah list. List ni kita boleh buat inilah, kita boleh buat senarai. Okey, ini aku just buat senarai top 40 yang based on bintang yang aku bagi. So yang ni dia akan auto Letterboxd akan susun secara automatik lah. Okey, secara Letterboxd susun automatik. Tapi yang lain ni macam likes, tag, network, aku tak tunjuk lah. Okey, network, kita tengok network ni apa. Okey, network ni ialah aku punya jaringan. Okey, maksudnya orang yang follow aku dan aku follow dia balik. Di sini tak ada masalah untuk hang follow aku, lepas tu aku follow balik. Dan kita boleh juga connect ke Twitter dan juga Facebook. Okey, aku tak connect lagi ke Twitter dan Facebook. Dan last sekali ialah aku nak tunjuk ini, stats. Okey, status. Status ni hanya ada untuk pro sahaja,
Pro dan Patron. Okay, Pro dan Patron ni maksudnya orang yang membayar untuk tahunan lah. Okay, so dia akan bagi satu analisa yang pada aku cukup lengkap lah, based on apa yang kita daftarkan dekat dalam letterbox tu. Jadi aku rasa letterbox ni dah lebih bagus lah daripada IMDb, yang pada aku tidaklah sekemas ni. IMDb ada benda yang bagus dia, okay, tapi letterbox pun ada sesuatu yang bagus juga. Okay, ini analisa satu sepanjang tahun jadi kita boleh pilih lah. Macam aku untuk 2020 ni, kalau aku tengok pun dia punya analisa tak complete lah, sebab aku start daftar filem dia pun pada Julai 2020, jadi tak complete. Jadi yang analisa yang paling komplit setakat ni ialah tahun 2021 lah. Okay, kita boleh tengok 2021. Okay, dia akan bagi tahu bahawa setakat sekarang ni aku dah masukkan 26 diary, ada 51 review, ada satu list, aku dah like sebanyak 130 kali, aku ada berbalas komen sebanyak 6 kali, dan masa tontonan filem, semua filem yang aku tonton tahun ni, iaitu sebanyak ni 126 ni, ialah lebih kurang 223 jam untuk tahun ni. Banyak tu, aku dah habiskan masa untuk tengok movie. Okay, lepas tu kalau tengok dekat sini, dia akan buat rank lah. Dia akan buat rank. Kalau nak ikut dekat sini, filem yang berjaya macam paling tinggi lah aku punya review ialah Justice League, and then followed by Godzilla vs Kong, and then The Woman in the Windows, Bliss, dan kemudian and so on sampai nombor 20 iaitu Karnan. Okay, semua ni dia auto generate kita just key in saja bintang-bintang tu, lepas tu dia akan terus analisa. Okay, ini pula analisa filem by weeks. Kalau kita tengok setiap tahun ni, setiap bulan ada minggu sampailah ke hujung Disember ni. Okay, kita akan tengok analisa seminggu tu, kita tengok berapa movie, nampak? Kalau dekat sini nampak, aku dah tonton 8 movie dekat sini. 8 movie, 30 minggu, Ogos 27 hingga September 2. Okay, ini minggu yang terbaru ketika aku record video ni. Okay, so dia boleh bagi analisa juga. 126 filem ditonton tahun ni, lebih kurang 14 movie satu bulan, lebih kurang 3.5 movie seminggu. Dan kalau tengok dekat sini, dia analisa juga hari-hari Hari yang aku kurang tonton filem ialah hari Khamis. Sebab hari Khamis ni aku banyak siapkan kerja, jadi aku hanya berjaya tonton filem 2 saja untuk tahun ni. Okay, tapi tak valid sangat lah, sebab kadang-kadang ia bergantung kepada aku upload YouTube. Okay, ini Milestone. Milestone ni, ini first filem yang aku tonton tahun ni. Januari 1 aku start dengan Roh. Lepas tu yang terakhir sekali ialah Monster Hunter lah. Dan ini bukan last filem, maksudnya akan ada lagi lah ke masa depan, sebab tak habis lagi kan tahun ni. Okay, ini pula ialah genre dan countries. Dia akan analisa juga. Aku banyak tengok filem action, and then followed by thriller, dan kemudian drama, horror, komedi, bla 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 bla, sampai last sekali misteri. Dan filem yang aku paling banyak tonton lah dari negara USA, and then followed by India, China, Indonesia, bla 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 bla. Last sekali ialah Spain. Okay, ini adalah bahasa pula. Okay, English, Hindi, Indonesian, Malay, Korean, Chinese, sampailah Thai. Okay, lepas tu ini pula ya breakdown. Okay, filem-filem yang aku tonton, kebanyakan aku tonton ialah filem yang bukan daripada tahun 2021. Okay, dan kemudiannya ini ialah filem tahun 2021 lah. Okay, lepas tu ini ialah filem yang aku baru tonton, dan ini ialah filem yang aku ulang tonton. Okay, ini ialah filem yang aku tak review, aku just bagi rating. Dan ini filem yang aku review sikit sangat, sebab aku banyak yang backdated tu aku banyak bagi bintang sajalah, aku tak review. Okay, lepas tu ini adalah rating spread, pembahagian rating. Aku banyak bagi 3 bintang lah kepada kebanyakan filem yang aku tonton, dan juga 4 bintang. Setengah-setengah ni aku jarang bagi. Okay, dan ini ialah watchlist yang aku masukkan dalam list watchlist dan belum tonton. Okay, ini pula dia boleh highlightkan bintang-bintang, pelakon-pelakon yang paling banyak aku tonton berdasarkan data daripada IMDb, data daripada Just Watch, dan data daripada Letterboxd digabung. Okay, so far pelakon yang paling banyak aku tonton ialah Hugo Weaving lah, sebab aku buat marathon The Matrix Trilogy,
dan juga marathon Transformers. Jadi Transformers ni Hugo Weaving pun berlakon juga sebagai Decepticon, kalau tak salah. Okey, jadi dalam The Matrix of course dia ada. Jadi analisa tu memang menyatakan bahawa Hugo Weaving ni antara pelakon yang paling banyak aku tonton lah tahun ni. Okey, followed by Tony Jaa, and then Shia LaBeouf sebab Transformers, Lawrence Fishburne and so on. Okey, kita akan dapat tengoklah beri analisa ni sangat banyak. Lepas tu dia bahagi pula kepada highest rated. Highest rated ni based on movies lah. Okay, based on movies. And inilah director. Director pula dia boleh bahagi macam ni. Macam The Michael Bay 3, sebab aku tengok 3 movie Transformers. Lana Wachowski dengan Lily Wachowski ni dia combine sebab 3 filem ialah The Matrix trilogy aku tonton. Yang ni Sisworo Gautama Putra ni filem lama, filem klasik Indonesia 2. Lily Sujito pun. Okay, dan seterusnya. Okay, Zack Snyder pun 2. Okay. Dan analisa ni akan berubah apabila kita daftarkan movie-movie dekat dalam diary tu. Okay, dan ini sampai dia ada kru pun. Ini so detail yang aku tak ambil kisah pun. Dan ini ialah your most like review. Bila kita tulis dalam bahasa Inggeris, selalunya review tu akan lebih dibaca lah. Dan aku baru ada account selama sebulan. Jadi ini ialah like yang paling banyak lah, iaitu The Matrix Revolution, sebanyak 3 like. 3 like pun ok lah, not bad. So ini ialah analisa rating paling tinggi dan paling rendah. Ini based on the whole lah, maksudnya daripada semua apa ni. Dan ini ialah senarai filem-filem yang dah ditonton pada tahun 2021. Okey, dan ini pula ialah world map. World map. So kita boleh tahu lah kebanyakan filem-filem dari yang sini. So kalau sini United States aku tonton 49, ini ialah Mexico. Kita boleh tengok ni lah kan, sini Arab semua tak ada filem yang aku tengok dari sini. Ni ada China, ada India, Bhutan, apa semua ni. Okey, semua ni analisa yang aku rasa agak terperinci lah dan sesuai untuk tonton. Okey, ini pula dia bagi suggestion. Highly rated films you are yet to see, so it's up to you. Okey, semua status ni boleh diakses oleh semua member ataupun yang follow kita lah. Okey, jadi status ni bukanlah sebuah status yang private untuk kita saja. Dan status ni degenerate by AI. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa macam status tu tak betul, memang adalah. Sebab contohnya macam hours ni dia dikira berdasarkan register lah. Kalau orang dah register dalam filem ni, dia punya duration tu salah, maka salah lah. Okay, so itu sajalah aku rasa. IMDb ni lebih kemas, dia ibarat macam Facebook untuk peminat filem lah kan. Kalau siapa yang nak register pada aku, free sahaja. Cuma kalau untuk free, dia memang tidak ada status sahaja. Yang lain semua boleh akses. Okay, so harap membantulah aku siapa-siapa yang nak daftar account Letterboxd XD ni, silakan. Okay, hanya percuma dan boleh didapati di Android juga. Aku tunjuk untuk versi laptop ni sebab lebih memudahkan, itu sahaja. Okay, kita jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum.